tahap latihan tu yang pertama mengenal bentuk teknik. Itu tahap pengenalan. Tahap pengenalan maksudnya mengenal bentuk teknik. Betul, teknik itu macam mana harus dibuat secara benar. Setelah kita ditunjukkan oleh guru kita, kita ikut, kemudian kita buat, kita confident, kita buat ni dah betul, kita confident, ini dah betul yang aku buat. Kita kena check dengan guru yang mengajar. Kan? Sebab tu ilmu dia ajar kepada kita, yang cakap betul tak betul tu sepatutnya dia, bukan kita. Tapi kita ada sense of confidence yang ini dah betul lah, guru aku tunjuk gini. Bila kita tunjuk pada guru dah betul belum dan guru cakap bagus, kamu sudah betul, sekarang lanjutkan, berarti kita sudah selesai. Ya, kita sudah ada the confidence in what we do dan guru dah endorse yang kita buat tu betul. Kita dah boleh teruskan. Nah, setelah kita dah tahu buat teknik yang benar, the next tahap adalah tahap pemantapan. Tahap pemantapan itu adalah memantapkan bentuk teknik tadi. Macam mana dia boleh mantap? Contoh mantap pukulan lurus tonjok ke depan, itu kita buat dah betul tonjok ke depan. Nah, bila kita buat banyak-banyak kali, apakah target dia tetap kena tempat yang sama? Sasarannya tetap sama. Tak berubah, tetap situ. Kalau masih 5, 6, 7 dah lari sikit, 8 tadi, 9 dah penat. Berarti dia pada sasaran pun dia tak konsisten. Berarti belum ada pemantapan. Tidak mantap. Nah, makanya latihan tahap kedua tu, pemantapan bentuk teknik, itu adalah latihan ulang-ulang yang banyak kali. Satu teknik tu paling sedikit 150 kali ulang. Baru dia akan konsisten, tempatnya yang sama dan sebagainya. Ini pun bila kita dah merasakan dah konsisten, dah mantap ni, kena tanya pada guru, apakah ini sudah okey? Guru cakap bagus, guru endorse. Then we go to the next. Okey, setelah kita kenal teknik tadi dan kita sudah mantap dengan latihan yang banyak, kita perlu kuasai teknik itu. Apa maksud kuasai teknik itu? Boleh tak teknik yang kita sudah kenal dan mantap itu kita gunakan? Nah, kita boleh pukul 200 kali mantap. Pergi fight, boleh tak kita pukul orang? Bila kita kena pukul, kita tangkis, kita balas, boleh tepat kena muka dia tak? Belum tentu. Kita cuma tahu buat, belum tahu gunakan. Ya, ibarat kita dah boleh buat pisau, itu sudah kenal. Oh, ini pisau aku dah buat. Nak mantap, harus kasih tajam. Kita pun asar. Wah, tajam. Dah mantap. Nak kuasai, gunakan pisau tu tahu tak? Tak tahu macam mana nak gunakan. Nak gunakan teknik tadi, itu adalah penguasaannya. Menguasai teknik itu adalah cara menggunakan teknik tadi. Dan cara latihan penguasaan teknik tadi yang terbaik adalah latihan sparring. Dengan kawan, berdua sparring. Sebab masing-masing akan saling membetulkan dan kita pun akan berbincang untuk kedua-dua kita akan sama-sama bagus. Sparring dan itu akan merangsang sifat berani, sifat ketahanan daripada sakit, tahan sakit kan. Macam kita kena ketuk-ketuk tu kan tahan sakit, lama-lama dah tak sakit. Itu perlu partner kan. Latihan berdua tu untuk penguasaan. Setelah kita rasa kita dah boleh buat sparring dengan kawan dengan baik dan tukar-tukar orang pun, siapa sparring yang kita pun kita dah boleh kuasai teknik tadi, kita tunjuk pada guru balik. Pak Guru, saya rasa saya sudah ada confident ni, tolong tengokkan. Kadang-kadang guru sendiri yang nak fight dengan kita, okey, main dengan saya. Nah, begitu dapat endorse pada guru, selesai tahap ketiga. Sudah menguasai. Terus tahap keempat apa? Khair, tahap keempat apa? Tak tahu. Wan, tahap keempat apa? Penghayatan. Penghayatan. Setelah kita kenal, setelah kita mantap dan setelah kita kuasai, masuk kepada penghayatan bentuk teknik. Kita menghayati. Teknik yang tadi tu kita sudah kenal dan buat dengan mantap dan boleh gunakan. Penghayatan tu adalah kajian.
kajian mental kita dengan experience kita, sehingga teknik yang satu itu, yang jurus satu itu, satu, dia boleh berkembang. Berkembang contohnya, kita berdiri gini, orang pukul, kita tangkis, kita balas, satu. Tapi ada keadaannya, bila orang pukul, kita terjatuh. Dalam keadaan jatuh ni, kita pun masih boleh pukul, Jadi menggunakan teknik tadi dalam keadaan-keadaan yang berbeza dan keadaan-keadaan yang susah, itu timbul kerana penghayatan. Kita menghayati, tadi aku jatuh, tapi kan aku boleh pukul ataupun harus aku tukar dengan sapuan kaki. Itu berfikir tu untuk berkembang teknik tadi, penggunaannya. Itu menghayati, kita try menghayati. To really kenal siapa kamu dan macam mana aku nak guna kamu dengan lebih baik. Bukan saja menguasai kamu boleh buat dengan pisau tu hanya boleh memotong, tapi boleh lebih dari potong. Pisau boleh buat tebuk tin susu tak? Nak minum susu ambil pisau ketuk tung, boleh tuang susu kan? Oh, pisau ni pun boleh buat tebuk tin susu lah. Tu dia kerana menghayati benda tadi, dia boleh berkembangan ilmu tadi. Penting ilmu tu harus berkembang. Ilmu yang baik ibarat benih. Kalau dicampak di laut menjadi pulau. Ilmu yang baik dia pasti berkembang. Mendatangkan ilmu-ilmu yang lebih banyak daripada satu. Itu pengembangan. Dan akhir sekali apa? Baby, tahu tak? Yang kelima apa? Tahap latihan? Lintasan. Korang ni sendiri tanya tapi tak tahu. Any one of you try explain. Insting Paman, insting. Insting macam mana tu? You nak explain insting? Payah berfikir pun boleh buat. Tak payah berfikir boleh buat. Orang gila pun boleh buat. Orang gila tak payah fikir. Budak kecil 6 bulan boleh buat tak? Dia tak payah fikir. Dia masalah habit. Insting itu untuk binatang. Kalau untuk manusia tu naluri, gerak naluri. Kita mempunyai naluri kemanusiaan yang boleh bergerak. Yang badan kita ni mampu buat. Itu harus bisa bergerak dengan sendiri kerana muscle memory yang banyak latihan. Kita, Allah Ta'ala ciptakan kita ni, kita ada ibarat, kalau binatang tu insting lah. Kalau kita naluri kita tu, kalau mata kita ditusuk dengan jari, dengan sendiri kita akan ke belakang. Insting manusia gitu. Kecuali manusia tu tak ada pakai otak, dicocok dia ke depan. Okay? Dia tak pakai otak. Jadi tetap otak tetap ada fungsinya, tapi insting tu bergerak kerana naluri. Kita akan ketuk orang begini, kita tak akan ketuk lebih dari ini kerana kita tahu naluri kita tu kalau lebih pada ini ke bawah dia akan patah. Jadi kita kenal kita punya body, anatomi, gerakan, dan itu dilatih selalu, dia menjadi habit. Habit itu akan keluar. Contohnya kita tangkis pukul. Banyak kali ni tangkis pukul. Tu kalau ke dalam sparring, begitu orang pukul, kita dengan sendiri akan tangkis pukul. Terbiasa. Lintasan tu akan terbiasa. Itu lintasan dalam gerakan. Tapi ada juga lintasan tu ada tahap-tahap dia. Ada lintasan dalam niat, ada lintasan dalam hati. Dalam hati, dalam niat, dalam gerakan. Tiga stage lah kan. Hati kita terlintas nak buat sesuatu. Otak kita terlintas terfikir nak sesuatu. Badan kita akan bergerak nak sesuatu. Lintasan. Dia tak boleh, latihan itu tidak boleh macam pemantapan buat selalu. Tak cukup. Sparring buat selalu tak cukup. Untuk dapatkan lintasan itu, dia punya kunci dia, itu harus ada passion, rasa kecintaan kepada apa yang kita buat. Kalau kita ada rasa cinta terhadap apa yang kita buat, kita akan give everything untuk dapatkan cinta tu. Orang semua pernah bercinta kan, ada kekasih kan. Kekasih nak apa, semua kasih everything. Kalau boleh nyawa pun nak kasih, everything. So if you give everything, you will get what you want. Kalau kita berserah bulat pada Allah, kita berserah bulat, pasrah, Allah Ta'ala akan kasih apa kita nak.
So kat situ, passion dalam silat ni harus ada. Jadi dia kadang-kadang bukan waktu latihan aja kita bergerak. Kita tengah tunggu bas datang, kita tahan bas tu. Wah, tahan bas pun macam orang nak bersilat kan. Tahan taksi pun macam orang nak bersilat. Itu dia passion dah ada. Dia akan, diri kita ni jadi silat. Dia mendarah daging dan dia akan menjadi silat. Bagaimana silat tu harus terlaksana atau terbuat, terjadi, itu kerana kita lah silatnya. Gerak kita, langkah kita, diam kita, tengok kita, renungan kita, itu semua silat. Dia menjadi lintasan lah. Kita ni yang melintas. Silat tu adalah diri kita sendiri. Jadi maknanya belajar bukan sampai pandai, belajar sampai jadi. Belajar silat sampai jadi silat. Itu bahagian lintasan. Lintasan tu sebenarnya daripada atas. Dia tidak timbul. Kita manusia yang dijadikan Allah, kita tak ada sesuatu dari kita ni timbul. Semuanya daripada Allah Ta'ala kasih. Ingat tu. Rasa timbul hati aku nak berbuat sesuatu, bukan. Itu Allah Ta'ala kasih supaya kita tu nak berbuat sesuatu. Itu mendapat hidayah. Manusia tu mendapat hidayah untuk berbuat. Bukan dia fikir-fikir timbul sesuatu dari dia. No, kita nothing. La haula wala quwwata illa billah. Kita nothing. Kita tak boleh timbulkan sesuatu. Iman pun kalau kita nak beriman kepada Allah, tak boleh hati kita ni rasa atau tiba rasa yakin nak beriman. Terus orang yang bukan Islam timbul rasa yakin setelah mendengar hujah-hujah daripada para pendakwah, langsung timbul rasa yakin dia nak masuk Islam. Sebenarnya bukan timbul rasa yakin dia. Setelah dia dengar tu, Allah Ta'ala beri kepada hidayah pada dia. Dia tu mendapat keimanan. Manusia tu sebenarnya just like empty computer. Kalau tak ada data masuk, dia nothing. Kan? Tu lintasan gitu. Lintasan tu dia datang daripada gerakan yang Allah Ta'ala beri. Maknanya, untuk sampai ke tahap 5, hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Ta'ala yang menentukan, yang berkehendak, yang segala-galanya tergantung pada dia, kita nak kena very close. Kita very close dengan Allah Ta'ala, kita berserah bulat kepada dia, kita standby apa yang dia kasih kita buat. Nanti lintasan tu akan datang. It won't happen from within ourselves, tapi it's a divine intervention. Pernah dengar this word? It's a divine intervention. Lintasan. Faham tak lintasan ni? It's not something like, Tok Guru saya dah dapat lintasan, tak ada. The final stage, kita dah tak suruh guru check lagi. Sebab kita dah rasa kita tak tahu apa-apa. So nak check apa kalau kita dah tak tahu apa-apa? Kalau kita dah la haula wala quwwata illa billah, kita nak tanya apa pada guru? Aku dah tak ada apa daya upaya. Itu yang ada cuma doa antara murid dengan gurunya, saling berdoa. Guru akan sentiasa doakan pada murid-muridnya dan murid-muridnya pun akan sentiasa berdoa dan untuk gurunya dan bersyukur kerana ilmu yang dia dapat. So that connection bond dengan guru sama juga akan terjadi bond dengan Allah SWT. Guru tu kan wakil mak bapak kita. Redanya mak bapak adalah redanya Allah. Jadi, redanya kita dengan guru adalah redanya Allah dengan kita. Dari sudut pengajian keilmuan. That lintasan it's not easy to get, but it's not impossible. It's not impossible. That's about all lah tentang 5 tahap tadi. Apalah 5 tahap tadi? Dan it's applicable to kita punya kehidupan harian untuk gunakan 5 formula tu untuk menanggapi sesuatu permasalahan yang kita hadapi. Gunakan tu 5. Kita ada masalah kat depan, how to tackle? Nombor 1, kenal dulu. Pengenalan. Masalahnya apa? Kemudian pemantapan. Confirm dulu betul tak masalah tu. Mantap. Kemudian plan. Macam mana nak tackle tu. Tu penguasaan dia. Nak tackle. Terus lintasan. Penghayatan. Penghayatan macam mana kita punya approach untuk settlekan benda masalah tadi. Dia akan
kita datang kepada masalah itu dengan plan yang kita ada. Sekali dia tidak straight, dia sengit rupanya, kita akan mencuba ikut sengit. Kita akan adapt, menghayati masalah tadi macam mana untuk kita selesaikan. Dan akhirnya lintasan kita akan serahkan balik ikhtiar kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri ketentuan, oh finally you solve it this way. Allah Ta'ala akan bagi. Itu kita apply to something everyday life yang kita hadapi. 5 tahap tadi. Ni cantik, 5 tahap ni tak tahu daripada mana guru paman dapat. Memang dia pun belajar daripada guru-guru sebelumnya dan ini sangat applicable to our daily life. Bukan saja dalam belajar tapi dalam menghadapi masalah kehidupan.